Terima kasih, Datuk Speaker. Okey, saya terima baik penambahan bilangan ahli yang dipilih oleh doktor daripada 11 dulu sampai ke 17 sekarang. Tetapi ada satu masalah yang besar dalam pindahan akta ini. Bukan dalam apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan saya setuju. Tapi apa yang tidak dikatakan. Kerana tujuan utama dalam akta perubatan adalah untuk memastikan kualiti doktor kita, prestasi doktor kita. Dan itu bermula daripada sekolah, daripada universiti dan college. Bukan hanya selepas mereka keluar dan kita daftarkan mereka untuk kerja sebagai doktor. Tapi sebelum itu, bila mereka masuk ke sekolah-sekolah medikal. Dan pada masa ini, saya baru pergi ke mesyuarat tahunan Doktor Malaysia, MMA. Dan ada ramai doktor-doktor di situ, kawan-kawan saya, yang risau. Dia katakan sekarang di Malaysia ada 33 sekolah-sekolah medical schools, college medical. 30 tahun dulu hanya ada 3 atau 4. Sekarang ada 33. Daripada jumlah itu, 22 adalah di sektor swasta. Dan kawan-kawan saya sekarang berumur lebih kurang macam saya juga, mereka pergi sebagai pemeriksa, external examiners. Dan dia kata di banyak sekolah-sekolah macam ini, pensyarah itu tak cukupi. Tak cukup pensyarah, tak ada cukup pendedahan klinikal pada pelajar-pelajar, dan beribu-ribu doktor muda dikeluarkan setiap tahun. Jadi satu kilang. Dan jumlah orang houseman sekarang daripada 5 tahun dulu telah meningkat 3 kali ganda. So mereka dapat training yang tak begitu bagus. Dan lepas tu mereka keluar ke hospital-hospital pun mereka tak dapat clinical exposure yang mencukupi. Terlalu ramai. So ini satu masalah yang besar. Bukan saya cakap saja. Tapi jika kita bincang dengan siapa-siapa doktor, pakar dalam kerajaan yang berpengalaman, mereka akan katakan, this is a big problem facing the profession. Tapi, kita tengok dalam akta ini, it is silent. Isu pengawasan, kualiti pendidikan pelajaran, dilepaskan. In fact, bila saya meneliti, kita dapat buku biru ini pada hari Isnin. Hari Selasa, kita dapat satu lagi surat putih. Dan surat putih ini very interesting kerana dia fokus hanya atas kuasa Medical Council, Majlis Perubatan, untuk mengawasi kolej-kolej perubatan. Tengok, pasal 3 yang dipindah kali kedua. Pasal 3 dalam buku ini mengatakan institut latihan yang diiktiraf, artinya institut latihan perubatan yang diiktiraf dan diakreditasi oleh majlis. Ini pula tukar dia katakan institut latihan yang diiktiraf, kertas putih artinya pemberi pendidikan tinggi sebagai ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Agensi Kelayakan Malaysia. Ditukar daripada Kementerian Kesihatan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Satu lagi, pasal 7. Pasal 7 dalam buku biru ini, buku biru page 12, kuasa majlis perubatan. 4A 2, kuasa majlis termasuk H, mengiktiraf dan mengakreditasi institusi latihan dan kelayakan. Buku biru. Hari Isnin keluar. Hari Selasa, kertas putih yang mengatakan mengiktiraf dan mengakreditasi kelayakan perubatan berdasarkan syur jawatan kuasa teknikal bersama yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia. So kuasa untuk meluluskan, untuk bagi accreditation, diambil daripada tangan Majlis Perubatan dan pindah ke bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Ini serius. Nampaknya ada berlaku satu persaingan antara dua kementerian ini. Nampak? Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Saya selalu tertarik dengan perbahasan daripada Sungai Siput. Dan saya nak minta pandangan daripada Sungai Siput. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Sungai Siput. Seolah-olah kuasa akreditasi itu
diambil daripada MMC dan diberi kepada agensi kelayakan Malaysia ataupun Malaysian Qualifications Agency. Tetapi saya minta pandangan daripada Sungai Siput. Apakah mungkin we ourselves are a bit confused dalam perkara ini, ya? Sebab setahu saya ada dua perkara. We must divide the issue into two, dengan izin. Yang pertama adalah recognition of the qualification itself, dengan izin. Yang kedua adalah acceptance of qualification for practice. Mengikut apa yang saya faham, badan profesional dalam kes ini MMC ataupun dalam kes peguam adalah the Malaysian Bar. Acceptance of qualification for practice adalah bidang tugas professional body, MMC, professional bar ataupun Malaysian Bar. Tetapi recognition of qualification mengikut akta kelayakan Malaysia dan juga framework Malaysian Qualifications Framework adalah sebenarnya di bawah kedua-dua Kementerian Pengajian Tinggi yang menjadi kawal selia ataupun regulator kepada semua kursus-kursus, termasuk kursus perubatan, kursus undang-undang dan juga professional body yang akan bincang sama mereka mengenai standard yang ditetapkan oleh kursus-kursus dan institusi pengajian tinggi tersebut. Jadi saya harap Yang Mohormat Sungai Siput tidak confuse dengan bidang tugas yang diberi khusus untuk professional body, iaitu acceptance of qualification dan juga acceptance ataupun recognition of qualification, termasuk standards yang saya rasa memang tepat kalau sekiranya kita letak di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, sebab mereka lah yang menjadi kementerian yang kawal selia segala segala perancangan dan juga kursus-kursus yang ada di universiti dan institusi pengajian tinggi, tetapi bukan secara mutlak, tetapi dalam jawatan kuasa teknikal bersama dengan professional body. Saya minta pandangan Sungai Siput. Tambahan. Can I answer? Isu yang sama. I'll answer him first and then. Isu yang sama. Okay, go ahead. Terima kasih Dato' Yang Petua dan Sungai Siput. Jelas kalau kita lihat kertas putih dan juga apa yang cadangkan dalam pindaan akta perubatan ini, memang ada kecanggahan sebab kita masih ada jawatan kuasa kelayakan perubatan di bawah Seksyen 13 tanah akta perubatan tersebut yang memberi kuasa akreditasi terhadap institusi-institusi yang kendalikan khusus perubatan, dan sekarang jelas seperti mana yang disebutkan oleh Sungai Siput, kuasa itu telah diserahkan kepada Malaysian Qualification Agency. Dan apakah pendirian sekiranya MQA yang meluluskan kursus tersebut, adakah ini bermakna graduan daripada kursus tersebut tidak perlu melalui Malaysian Qualification Exam untuk mereka layak akhirnya didaftar sebagai pengamal perubatan? Ini saya rasa satu isu yang jelas, dan ini memang tak sama kalau banding dengan apa yang dipraktis di bawah Malaysian Bar Council untuk peguam-peguam. Ini satu perkara yang agak istimewa untuk pengamal perubatan. Terima kasih ya daripada Kopeng dan Rembau. Saya rasa ini bukan isu saya keliru. Saya ingat kita tak boleh terlalu naif, kerana wajah pendidikan perubatan telah tukar banyak dalam 40 tahun yang lalu. 70-an bila saya belajar, hanya ada 2-3 college perubatan dan semua di bawah kerajaan. Pada masa ini ada 33 dan 22 daripada itu adalah di swasta. Dan yuran dia untuk jadi seorang doktor adalah antara 300,000 sampai ke 500,000. Dan orang yang masuk tiap tahun ada lebih kurang 100-200 pelajar setahun. So it's big money there. Big money there. Ya, dan bila kita tengok, kita nak katakan apakah quality kita perlu dalam satu college perubatan. Memang doktor-doktor mesti ada satu peranan yang besar untuk menentukan apa yang dibuat di college itu adalah di satu tahap yang boleh diterima.
Bila kita tengok buku biru ini, saya haven't finished the buku biru, page 44, antara fungsi Majlis Perubatan. Dalam sini section 37 BB dikatakan pembentukan jawatan kuasa pendidikan perubatan yang hendaklah mempunyai fungsi am menggalakkan standard pendidikan perubatan yang tinggi dan menyelaraskan pendidikan perubatan pada semua peringkat. BB. Dalam paper ini, itu section dimansuhkan. Majlis Perubatan tak ada kuasa itu. Itu untuk Kementerian Pengajian Tinggi untuk menentukan itu. So I think there's something going on here. I hope Minister boleh bagi tahu kita, adakah lepas bila kita buat gulungan, adakah satu persaingan? Is there a turf war going on? It looks like a turf war to me. Is there a turf war going on between one ministry and another ministry? Ini harap Kementerian Perubatan Kesihatan bagi tahu. Kerana saya ingat isu ini tak berlaku dalam satu vacuum. Baru-baru 2010, satu college yang bernama Lincoln University College, satu college perubatan swasta di Malaysia, dapat izin daripada pihak-pihak berkenaan untuk hantar 300 pelajar ke Ukraine tiap tahun, kota dia 300 setiap tahun ke Ukraine untuk belajar di 3 college di Ukraine. Dalam kita punya Medical Act ada satu schedule 2 di belakang, di mana 373 college-college luar negeri diiktirafkan, direcognize. So orang daripada Malaysia pergi sana belajar, mereka boleh mari balik, boleh kerja terus di kerajaan. Tapi jika mereka pergi ke college yang bukan dalam itu list schedule 2, mereka datang balik, mereka kena menduduki satu peperiksaan dan hanya bila mereka lulus, mereka boleh kerja. Tapi ini 3 college di Ukraine ini, mereka bukan dalam list 373 ini. Pada masa ini, ada 50 graduan daripada college-college Ukraine ini yang datang balik ke Malaysia dan tunggu untuk pemeriksaan. Ada antara mereka saya tahu yang sudah ambil hanya 1/4 daripada college-college ini lulus pemeriksaan ini dalam dia punya first attempt. Okay? Tapi jika mereka pergi ke college yang sama melalui Lincoln University College, bila mereka habiskan kursus di situ, mereka akan dapat degree daripada Lincoln yang diiktirafkan oleh pihak-pihak yang berkenaan, MQA dan tak tahu lagi siapa. So nampaknya ada kelemahan. There are problems. Dan ini bukan satu isu teknikal. Ini doktor-doktor yang kita akan hantar di merata negara kita untuk menjaga rakyat kita, mungkin jaga kita juga bila kita bersara, Dan jika kita tak memastikan tahap mereka, pendidikan mereka di satu tahap yang tinggi, I think we are in big danger, and this is not being addressed. Ini satu isu yang baru. Isu seperti saya katakan tadi, wajah pendidikan perubatan di Malaysia sudah tukar banyak. 30 tahun dulu hanya oleh kerajaan, sekarang lebih oleh daripada swasta, dan there is big money there. Umpamanya ini Lincoln College ke Ukraine, jika kita hantar seorang pelajar terus ke Ukraine College itu, kita kena bayar 130,000, 130,000 dia punya kursus. Jika pergi melalui Lincoln dan dapat iktirafkan, harga dia ialah 200,000, 70,000 lebih kepada Lincoln. 300 orang setahun darab oleh 70,000 itu 21 juta. Satu kursus saja, satu college saja, 21 juta dia punya untung untuk jadi recruiting agent. Dan diluluskan oleh MQA dan tak tahu siapa lagi yang beri izin itu. So inilah isu yang saya rasa kita kena memperketatkan lagi proses kita untuk memastikan standard perubatan, standard pendidikan dinaik tarafkan dan bukan dilonggarkan.
So saya rasa inilah isu saya rasa yang tidak ada, tidak dikandungi dalam pindahan ini. Pindahan ini melemahkan lagi akta perubatan yang ada, dan saya rasa ini perkara yang begitu penting ini, ya, kualiti pendidikan, kualiti pensyarah, kualiti pendedahan klinikal, kesemua ini harus dikaji lebih dalam. Dan saya harap, saya nak propose lah, that ini bil ini dihantar kepada satu jawatan kuasa teknikal, dia panggil apa? Jawatan kuasa select committee lah, pilihan khas untuk dikaji balik. Kerana kita hanya sekarang apa yang ada di pindahan-pindahan ini, saya agree. Yang ini untuk mendaftarkan doktor selepas mereka graduate, okay, it's fine. Tapi isu dia sebelum itu, sebelum dia jadi doktor, adakah apa yang kita ada sekarang mencukupi? Dan nampaknya daripada apa yang sedang berlaku sekarang, nampaknya the money in the whole business sedang ganggu proses dan timbulkan satu situasi yang berbahaya untuk rakyat kita. So saya harap selepas kita bincang di peringkat dasar, saya harap ini boleh dihantar kepada satu select committee dulu untuk diteliti dengan lebih dalam. Terima kasih.